Pertumbuhan manusia dan haiwan. Pertumbuhan ialah proses kekal serta tidak berbalik yang melibatkan pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu dan jisim badan organisma. Ia melibatkan pembezaan dan pengkhususan serta sel kerencaman bentuk dan fungsi sel. Cara mengukur pertumbuhan manusia dan haiwan. Pertambahan sel atau isi padu. Contohnya, perubahan ketinggian atau panjang sesuatu organisma. Perubahan jisim segar. Merujuk kepada jisim organisma selepas semua air telah disingkirkan daripada bahan. Menimbang jisim organisma selepas dikeringkan di dalam ketuhar pada suhu 100 darjah Celsius berulang kali sehingga jisimnya tidak berubah. Perubahan jisim kering diukur pada bila-bila masa dan organisma tidak perlu dibunuh. Namun, kaedah ini kurang tepat kerana kandungan air dalam badan dipengaruhi pengambilan air oleh organisma tersebut. Pertumbuhan serangga. Serangga mengalami dua jenis pertumbuhan iaitu metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap. Contoh haiwan yang menjalankan metamorfosis lengkap ialah rama-rama. Terdapat 4 peringkat pertumbuhan. Pada mulanya, telur rama-rama akan menetas membentuk beluncas. Seterusnya, beluncas akan menjadi pupa. Ketika peringkat pupa, perkabungan pesat berlaku di peringkat ini. Kemudian, rama-rama akan muncul daripada pupa dengan sayap yang masih lembut dan berlipat-lipat. Rama-rama akan membesar menjadi dewasa. Contoh serangga yang menjalankan metamorfosis tidak lengkap pula ialah belalang. Serangga mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum menjadi dewasa. Pada mulanya, telur akan menetas dan menjadi nimfa iaitu serangga kecil. Belalang akan menyalin rangka luar semasa edisis. Edisis berlaku beberapa kali sehingga belalang menjadi dewasa. Mari kita lihat fasa pertumbuhan manusia, haiwan dan haiwan berlangka luar. Okey, ini adalah pertumbuhan sigmoid. Lengkung pertumbuhan didapati dengan memplotkan parameter pertumbuhan melawan masa. Lengkung pertumbuhan kebanyakan organisma menunjukkan corak yang sama, iaitu bentuk sigmoid, S. Pertumbuhan berlaku secara beransur-ansur dan selanjar. Terdapat 6 fasa dalam lengkung pertumbuhan sigmoid, iaitu fasa permulaan, fasa pertumbuhan pesat, fasa pertumbuhan perlahan, fasa matang, fasa penuaan dan juga fasa kematian. Okey, yang pertama, fasa permulaan melibatkan pembahagian sel dan pemajangan sel yang sedikit. Kadar pertumbuhan perlahan. Yang kedua, fasa pertumbuhan pesat. Pembahagian sel dan pemajangan sel berlaku dengan aktif. Pertumbuhan sangat cepat. Yang ketiga, fasa pertumbuhan perlahan. Kadar pertumbuhan lambat dan berlaku pada kadar yang tetap. Sel mencapai saiz maksimum. Sel mengalami pembezaan yang menghasilkan kerencaman sel. Yang keempat, fasa matang. Melibatkan pembahagian sel untuk menggantikan sel yang mati atau rosak, mencapai peringkat matang. Yang kelima, fasa penuaan, melibatkan kemerosotan tisu badan. Kadar pertumbuhan adalah negatif, organisma mengalami proses penuaan. Yang keenam, fasa kematian, penuaan, penyakit, kekurangan semua makanan atau ruang akhirnya menyebabkan kematian organisma. Okey, ini adalah lengkung pertumbuhan serangga bagi belalang. Proses ekdisis berlaku secara berkala. Pola pertumbuhan tidak selanjar dan berbentuk tangga. Bahagian mendata graf menandakan pertumbuhan sifar. Pada peringkat ini, iaitu insta, serangga tidak mengalami pertambahan panjang badan. Garisan mendekat graf mewakili pertumbuhan secara mendadak. Pada peringkat ini, nimfa menjalani ekdisis dan saiz bertambah dengan cepat. Proses ekdisis berlaku beberapa kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Bagaimanakah ekdisis berlaku? Udara disedut masuk untuk mengembangkan badan dan memecahkan rangka lama yang keras. Sebelum rangka baru menjadi keras, pertumbuhan yang sangat cepat berlaku untuk mengembangkan badan. Keadaan ini menambahkan panjang dan saiz badan. Seterusnya membolehkan perkembangan organ. Ekdisis terhenti apabila rangka luar baru menjadi keras. Sekali lagi, nimfa berada pada peringkat insta. Sekian, terima kasih.